أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Mai tani apa ni insyaallah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين. اللهم صل على سيدنا محمد. من الاستهانة بشأن الجنة والنار. اللهم صل على سيدنا محمد. وعظم ما عظم الله ورسوله. واعمل لله لأنه ربك وأنت عبده. واسأله أن يدخلك جنته وأن يعيذك من ناره بفضله ورحمته. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebut wa iyyaka, jaga-jaga engkau, wal wuqu'a, jatuh, fima waqa'a fihi ba'du syatihin, jaga-jaga engkau jatuh pada perkara yang telah jatuh di dalamnya ba'du syatihin, yaitu orang-orang
yang tergelincir sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa iyyaka, jaga-jaga engkau, mana berhati-hati. Wal wuqu'a, jatuh engkau, fima waqa'a fihi, pada perkara yang telah jatuh di dalamnya ba'du syatihin, iaitu orang-orang yang sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala min al-istihanati bi sya'natil jannati wan nar, iaitu melekehkan kedudukan syurga dan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa azim ma azama Allah wa rasuluhu, dan besarkanlah apa yang azama Allah wa rasuluhu, apa yang Allah dan Rasulnya besarkan. Wa'mal, dan beramallah lillah, beramallah kerana Allah. Li'annahu rabbuka, kerana Allah itu ialah Tuhanmu. Wa anta abduhu, dan engkau ialah hambanya. Was'alhu an yudkhilaka jannatahu, dan pohonlah kepada Allah untuk ia masukkan engkau ke dalam syurganya. Wa an yu'izaka, dan ia melindung engkau, min narihi bi fadlihi wa rahmatihi, daripada nerakanya, bi fadlihi, dengan kurniaannya, wa rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut tentang perintah berhati-hati terhadap perkara yang pernah tergelincir orang-orang yang sesat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini peringatan Imam Haddad kepada murid, iaitu orang yang berjalan kepada Allah. Bila mana kita berjalan, kita perlu pada panduan dan pedoman. Kalau kita tidak mempunyai pedoman dan panduan, kesannya ialah, yang pertama ialah kita terdedah kepada risiko sesat. Satu. Yang keduanya, kalaupun tidak jatuh dalam kesesatan, tapi melambatkan perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina. Cuba tengok kepentingan Google, kepentingan base. Bila ada base, jadi kita terus boleh menuju kepada destinasi kita dengan cepat dan memudahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada zaman tak ada teknologi ni, kita perlu kepada berhenti tanya orang. Nak pergi tempat sekian-sekian, kita berhenti di kedai, nak pergi je ni macam mana? Kalau kita tak ada pedoman macam tu, jadi kita tak sampai barangkali. Maka begitulah juga perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan para ulama untuk menunjuk jalan pada kita, jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Di sini Imam Haddad radhiyallahu taala anhu membimbing kita, membentuk kita, memberi pedoman pada kita jalan kepada Tuhan. Hari ini dia peringat kita berkenaan dengan jalan orang-orang yang sesat. Kalau kita faham daripada sesat ni, maknanya dia mula-mula dia berjalan, tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perjalanan itu dia tergelincir daripada jalan yang sebenarnya. Jalan yang kita tempuh ni jalan yang tak ramai orang lalui. Jadi bila jalan ni tak ramai orang lalu, jalan ni jalan yang tak favourite. Jalan ni jalan asing. Kalau jalan yang biasa orang lalu, tu tak ada masalah. Dia punya signboard pun besar, no? Jalan arus perdana. Tapi jalan ni jalan sunyi, jalan orang tak lalu banyak. Jadi oleh kerana jalan ni jalan macam tu keadaan dia, maka kita perlu berpedoman. Orang putih main Malaysia melancong, dia bawa peta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya dia tidak sesat dalam pencarian dan perjalanan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isu yang dibangkitkan oleh Imam Haddad pada pagi ini ialah jaga-jaga jalan orang sesat kamu lalui. Mana jalan yang orang dah lalu tu, yang jalan sesat tu, jangan kita pergi jalan tu. Jangan lalu jalan sesat. Jalan tu tak jumpa pengakhiran perjalanan. Jalan tu sama ada jalan mati ataupun jalan tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jalan yang membawa kita masuk gaul. Contoh jalan mati, pederas punya pederas sampai tengok, oh habis dah jalan. Satu. Yang kedua, jalan-jalan rupa-rupanya pederas tengok gaul pun masuk gaul. Tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu umpama perjalanan. Pentingnya tidak sesat ni dalam perjalanan. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Allah bimbing kita dalam setiap sembahyang kita baca Fatihah. Jadi yang kita minta ialah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus makna jalan yang tak ada bengkang-bengkok. Islam ialah jalan yang lurus. Kalau kita ikut Islam, kita selamat. Isunya bila sampai tengah jalan, kadang-kadang dia menarik perhatian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tarik perhatian kita. Seolah-olah dijanjikan kepada kita, jalan ni ada had sekian-sekian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berjalan, dah okey dah. Sampai tengok signboard baru, signboard. Dia kata, dia tulis apa? Dia tulis, salli ala sayyidina Muhammad, nasi Arab canggih. Contohnya. Nasi Arab datang, you know. Orang kita kata, jom kita pergi try sekali. Boleh. Kita pun masuk. Okey, bila kita masuk, masalah sebab dia macam contoh internet lah. Bila kita masuk, nak pergi lagi. Masuk sini, tak ada, bukan belum tentu, ada lagi.
Masuk lagi. Ni dia panggil sesuatu yang melambat-lambatkan perjalanan. Kalau hak kita masuk tu okey, tak apa. Rupanya hak kita masuk tu dia mengelabui mata kita. Bahkan masalah sebab kita akan jumpa yang buruk-buruk di situ, akhirnya menjadikan masalah Sayyidina Muhammad, kita kata tak pi kot, tani pun dapat dah, habis. Dia sesat ni, satu sesat dalam gelap, yang kedua sesat dalam cahaya. Sesat dalam gelap, teruklah, tak jumpa jalan keluar. Masalah Sayyidina Muhammad. Sama juga sesat dalam cahaya pun. Sesat dalam cahaya pun tak jumpa jalan keluar juga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang cahaya pun menjadikan kita tak mampu nak jalan juga. Terang sangat. Bila terang sangat kita tak boleh pergi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi maka kita perlu kepada Allah menunjukkan kita jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan yang lurus. Kadang-kadang dia banyak sembot. Nak pergi mana? Sampai sembot sampai atas sembot 3, hak ni kok ni, hak ni kok ni. Nak pergi kok mana ni? Okey. Jadi ini gangguan dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di antara perkara yang dikatakan sesat dalam perjalanan ialah al-istihanatu bi sya'nil jannati wan nar. Istihanah makna kita meremeh-remehkan perkara berkaitan syurga, perkara berkaitan neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan janjikan syurga kepada orang yang berbakti pada dia. Dan dia janji neraka kepada orang yang mengingkari dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkara yang Tuhan janji itu tentulah besar. Syurga besar, neraka besar. Yang janjikan tu ialah Allah, yang nakkan kita sampai kepada dia. Tapi ada orang yang pandang sebelah mata saja syurga yang Tuhan janji, dan pandang sebelah mata juga kepada neraka yang Tuhan ancam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan janji syurga sebab Tuhan nak sebab Tuhan nak kita mengganda ataupun melipat gandakan ketaatan kita. Tuhan kata, Tuhan janji syurga sebab Tuhan nak kita melipat gandakan ketaatan kita dan amal bakti kita pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kita pergi pandang tak besar pun janji Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bermula kesesatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita barangkali tak besar dah rasa-rasa kita terhadap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nikmat-nikmat dalam syurga, kerana kita sudah tenggelam di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ingat tak bahawasanya tempat melihat Allah ialah di dalam syurga. Tapi kena ingat,
Allahumma salli Muhammad. Sekalipun tempat kita melihat Allah itu dalam syurga, bukan bermakna Tuhan duduk dalam syurga. Kalau tak ada pedoman, sesat juga tuan-tuan pun. Tempat melihat Allah dalam syurga, tapi bukan bermakna Tuhan duduk dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah janji Allah terhadap neraka. Dia macam cikgu sekolah juga. Cikgu nak bagi pelajar berjaya, cikgu janji hadiah. Dan cikgu nak bagi pelajar berjaya, cikgu ugut ataupun bagi peringatan terhadap denda orang yang tak lulus. Apa dia? Rotan. Siapa tak lulus, dia nampak dah rotan ni. Siapa lulus, cikgu bagi hadiah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ikut dia betul, janjinya syurga. Siapa tak ikut dia, janji dia neraka. Okey, kalau macam tu, wa'azzim ma 'azzamallahu wa rasuluhu. Kalau macam tu, besarkanlah apa yang Allah besarkan dan Rasulnya besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Nabi sebut, man 'azzama ma 'azzamahu Allah, 'azzamahu Allah. Man 'azzama ma 'azzama Allah, 'azzamahu Allah. Siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan, Allah besarkan dia. Siapa yang besarkan apa yang Allah besarkan, Allah besarkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya pengakhiran kehidupan kita ialah kehidupan yang kekal dan abadi, iaitu kehidupan di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kalau macam tu orang beriman, dia kena membesarkan yang Allah besarkan. Ada kehidupan yang tak ada mati-mati selepas kita mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kehidupan yang kekal dan abadi. Kalau selama ni kita duduk di dunia ni, kita rindu kat Rasulullah, akhirat esok, duduklah selama-lama dengan Rasulullah Muhammad. Kalau kita pun makin lawa, makin cantik dalam syurga, bayangkan Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan Nabi kita duduk pula sebelah rumah Rasulullah, hari-hari tengok Rasulullah, tengoklah sepuas-puas, duduklah sepuas-puas, hiduplah sepuas-puas dengan Rasulullah. Di mana duduk tu? Dalam syurga. Macam mana kita tak besarkan syurga? Sebab semua tu dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, dia menjumpa Nabi. Dia kata, Rasulullah, tolong doa, saya nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga. Ataupun dalam bahasa lain, hai Rasulullah, tolong doa, saya nak jadi jiran Rasulullah. Nabi respon daripada permintaan. Nabi kata, boleh, insya-Allah, kata Rasulullah. Tapi hang kena tolong diri hang. Tapi hang kena tolong aku. Tapi hang kena tolong diri aku dengan hang memperbanyakkan sujud. Maknanya apa? Hang kena memperbanyakkan sembahyang. Baik Rasulullah, baik Rasulullah, kata orang. Dia pun sembahyang. Sembahyang jadi kesukaan hati dia, sebab dia nak jadi jiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa-siapa yang nak dekat dengan Nabi, banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Banyak sembahyang ni bukan bererti kita sembahyang rakaatnya banyak, tetapi maknanya semua sembahyang tu kita tunaikan. Duha kita buat, tahajud kita buat, awabin kita buat, hajat kita buat, taubat kita buat, qabliyah ba'diyah kita buat,
Makna sembahyang ni, sebab tu sembahyang ni dia ada sembahyang dia panggil sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak maknanya sembahyang sunat. Niatnya Allahu Akbar, saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Macam tu ya. Saja aku bersembahyang kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sampai ke peringkat Allah buat. Sebab itu orang dulu-dulu ni lepas bawa kain ni, lepas bawa kain sebai ni, lepas nak sembahyang. Orang Melayu kita dia ada kain cukin, kain sebai. Orang Kelantan kain apa? Hak belik kepala. Tak ada orang Kelantan. Hak baba aswak pakai. Apa ni abu aswak pakai. Jadi serban pun boleh pakai. Buh atau buh pun buh. Hak ni tu yang untuk sembahyang. Tengok nak sembahyang, Allahu Akbar. Maka sebab itu kalau orang main rumah kita dulu-dulu lah tak ada dah. Kalau orang main rumah kita tengok dia main tu dia siapa? Kalau dia orang biasa macam kita, dia sampai-sampai tu kita angkat ayat. Ayat sejuk. Angkat ayat dulu. Mungkin dia dahaga, mungkin dia kering tekak. Lagi baru kita angkat kopi, angkat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ahli ibadat, sampai di rumah kita, kita kena beritahu. Pakcik, kiblat kot ni pakcik nak. Kok pakcik nak sembahyang? Baik. Sebab otak lepas tu nak sembahyang. Sebab lepas tu nak duk berjiran dengan Nabi. Panjang masa nak sembahyang. Sebab teringat nak jiran Rasulullah. Tu ahli ibadat. Kalau dia ahlul almi, dia main rumah kita siap soalan. Kita siap makannya. Tok Guru main rumah. Tok Guru main rumah kena siap soalan. Sebab Tok Guru kalau dia main rumah, dia tak cakap tentang ilmu, rugilah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru kalau tanya soalan baru dia mesra. Kalau sembang bab lain, dia diam, dia senyum je lah. Ya, rugilah kita. Kalau tanya hukum, tanya soalan, barulah dia mesra dengan kita. Okey. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu ada soal, ada sembahyang dalam musafir. Sebab Tuhan tahu ada orang nak sembahyang, dia kan nak sembahyang. Dulu orang musafir tak mesti dia naik kenderaan, dia berjalan kaki. Jalan. Contoh, orang dulu ni berjalan dalam hutan. Nak pergi sebuah tempat tu berjalan. Dulu hutan lah tempat berjalan. Cimping pun jalan dalam hutan, tahu cimping. Adik-beradik Li Guan Eng, pupu sopat depa. Sallallahu alaihi Muhammad. Besar cimping tu buat balik daripada abu dia, buat balik mai. Hebat cimping hak tembak bunuh orang Islam, bunuh orang Islam kita dulu. Allahumma salli ala sayyidina. Saya dulu duduk di Kuala Pegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuala Pegang dulu tak macam sekarang. Kuala Pegang dulu musalla ala sayyidina Muhammad, banyak komuni. Mai raya Cina keluar komuni. Kita pergi beli barang, tengok muka hak kita tak kenal, adik-adik apa hak dalam hutan tu. Orang kampung kami pergi motong. Pergi motong jumpa komuni. Komuni kata, mata tengok, mulut tutup. Akhirnya motong je lah, tengok lah. Maknanya jangan cerita rahsia ni kepada orang. Lepas pergi motong masalah Sayyidina Muhammad, dalam hutan penuh dengan sardin-sardin komuni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam pukul sebelah tu dengar bunyi bom pak tu, askar bom ke apa? Bom, selalu dengar bom. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Kampung saya dilahirkan di kampung Surau Bakai. Hari ni orang pergi di terjun Bukit Hijau. Lalu depan rumah tok saya lah, askar polis pos
PPH, P tu, P perang dengan komunis tu pakai hijau. Komunis tu pakai hijau tu. Pagi-pagi kami angkat macam ni. Semangatlah melangkap macam ni, boleh angkat askar, angkat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Okey. Dalam perkara yang berkait dengan Allah, besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam perkara yang berkait dengan Rasulullah, besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dia dalam musafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam musafir, dia ada sunat musafir. Orang dulu musafir bukan je pakai jalan highway, jalan biasa, jalan hutan. Cerita ayah saya, Cimping, lepas dia habis bersidang di Baling tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia dihantar balik tepi hutan. Bukan hantar rumah tak mana, hantar di hutan. Hantar di hutan, keluar pakai baju biasa lah. Hantar di hutan. Lepas tu dia masuk hutan. Lepas ada ilmu berjalan cepat sampai ke tujuan. Allah SWT. Tak tahulah berjalan atas ranting kayu ke, kita tak tahu. Tapi masuk dalam hutan tu berjalan balik. Kalau tempat tu dia faham, balik faham. Masuk hutan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Musafir ni dia ada sunat sembahyang dalam musafir. Ada berjalan kaki, ada naik kenderaan. Hak jalan kaki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaedah sembahyang macam ni. Nak angkat takbir, kena cari kiblat. Allahu akbar, saja aku sembahyang kerana Allah Taala. Batu berjalan, perlu menghadap kiblat hanya ketika perlu menghadap kiblat hanya ketika berjalan. Perlu menghadap kiblat hanya ketika mengangkat takbir. Ketika jalan tak perlu jalan. Sambilkanlah baik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Baca Fatihah. Sagi tang rokok kena menghadap kiblat balik. Lepas tu sujud menghadap kiblat, lepas tu berjalan. Berjalan tak perlu menghadap kiblat lah. Jalan tak. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi begitu dalam permusafiran. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau berjalan berkenderaan, kiblat kita ialah tujuan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sembahyang. Cumanya rokok dan sujud kena rendah sikit daripada rokok. Kalau rokok macam tu, sujud macam tu. Jadi rendahkan sikit isyarat sujud. Lepas tu jalan. Naik motor birago tu, bismillahirrahmanirrahim. Dia kena bismillah macam tu juga. Macam motor tu betul kan. Dia kena bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah kot. Baca bismillah. Jalan. Lepas tu subhanallah masalah sina boleh sembahyang. Maknanya naik motor pun boleh sembahyang, naik kereta boleh sembahyang, jalan kaki boleh sembahyang. Sebab kut nak jadi jiran Rasulullah. Kalau macam tu, sembahyang sunat ni tak perlu berhenti di R&R. Kita ni protokol lah kena berhenti sembahyang lu. Macam perempuan kita kan. Perempuan tak lekung tak berhenti sembahyang. Sembahyang lu, lekung tak bawa. Bagi tak sembahyang. Ada dulu kami pergi haji, pergi umrah. Pergi umrah. Balik daripada umrah, kami singgah tak ingat di Dubai ke mana, tak ingat. Ajak makcik tu sembahyang. Dia kata, dia tak mau sembahyang. Balik daripada umrah. Bismillah. Tapi tak mau sembahyang. Ustazah, siapa tak mau sembahyang?
Dia kata nak balik sembahyang di rumah. No, di rumah listrik tu. Tak mau sembahyang, nak balik sembahyang di rumah. Masalah senang. Pasal apa? Rupanya tak ketiba jamak qasar. Tak ketiba jamak qasar. Nah, kita ajak buat macam ni, buat macam ni. Baru dia sembahyang. Kalau tidak pakai tak sembahyang, balik sembahyang di rumah. Orang kita salah senang macam tu. Main sembahyang. Telekung lupa bawa, tak mau sembahyang. Bukan mesti bawa telekung. Cukup syarat pakai baju. Allahumma salli ala Sayyidina sampai pergelangan tangan ni aurat ditutup. Kaki pakai stokin. Tarik telekung ni, sallallahu alaihi wasallam bagi tutup ni. No? Sebenarnya tutup ni ialah ma la yutimul wajib ila bihi fa huwa wajib. Orang puan dalam keadaan biasa sekat ni kan. Dalam keadaan biasa tolong sekat ni je. Tapi semayang tarik sikit. Pasal sesuatu yang wajib dia tidak sempurna wajibnya melainkan dengan wajib. Maka hukumnya wajib. Jadi untuk menyempurnakan kesempurnaan penutupan aurat, tarik sikit. Allahumma salli ala sayyidina. Mayang Allahu akbar. Lepas tu masuk waktu duha, semayang. Abang kat rumah ni jangan sembang abang nak semayang saat ni. Nak yang apa? Yang duha. Kat takbir. Allahu akbar. Tu yang duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang perjalanan hal belakang pula. Ni, orang depan jangan tanya apa orang belakang, orang nak belakang nak mayang ni. Mayang apa? Duha. Oh, boleh mayang duha. Kita berhenti arek nak lagi lah. Tak apa. Mayang duha lah. Syekh Nuruddin mayang tarawih dalam kereta. Mayang tarawih dalam kereta. Dah tak sempat nak mayang tarawih di Masjid Sulam dalam kereta. Dia jadi imam. Dia tarik cushion depan sikit, driver belakang sikit, jadi imam. Kita lah adjust sebab kita hebat kereta kita. Kalau nak mayang kalau nak buat ramai ni baik. Driver jadi imam. Driver jadi imam yang terawih. Boleh diaplikasi, boleh buat. Pasal kok ada orang nak jadi jiran Rasulullah sembahyang pada perjalanan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi besarkan apa yang Allah besarkan. Besarkan apa yang Nabi kita besarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'mal lillah. Beramallah kerana Allah. Pasal apa kita kena beramal kerana Allah? Li'annahu rabbuka. Kerana dia Tuhan engkau. Wa anta abduhu. Sedangkan kamu ialah hamba dia. Tak ada lain lah hamba dengan Tuhan ni. Dengan Tuhan ni nak mengabdi diri lah, nak buat ibadat dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Was'alhu, dan mintalah kepada Allah an yudkhilaka jannatahu, untuk ia masukkan engkau ke dalam syurganya. Syurga duk ada dah, duk tunggu kita. Neraka pun dah ada dah, duk tunggu orang hak nak masuk neraka. Cuma mintalah syurga. Lepas tu bila kita semayang, doa yang ulama suruh kita baca bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada engkau redha engkau dan syurga engkau. Itulah doa minta masuk syurga. Kalau kita semayang banyaklah kita minta masuk syurga. Kan? Kalau kita semayang sikit, tak apa, banyaklah kita minta nak masuk syurga. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Bagi salam pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi salam pun kena.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum ni kum tu masih madad qiblat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka wal jannah. Jangan duk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka wal jannah. Kadang-kadang orang belajar, tengok dia belajar. Nak tengok sampai belakang tu. Lepas tu balik pula. Assalamualaikum. Balik apa? Lepas doa tu, balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sekira-kira pipi kita ni orang belakang nampak, cukup lah. Baik. Minta Allah bagi masuk kita semua dalam syurga. Harap-harap kita semua ni Allah bagi masuk syurga sekali. Amin ya Rabb. Tak kira sama ada yang depan ataupun yang live. Moga kita bertemu dalam syurga esok. Amin ya Rabb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa ay yu'izaka min narihi, dan kita minta Allah lindungkan kita daripada nerakanya bi fadlihi wa rahmatihi. Semua itu dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah, selamat dari neraka pun dengan rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa malaikat Jibril damai jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Dalam siri-siri dia jumpa Nabi menyampaikan wahyu. Satu masa damai jumpa Nabi dalam keadaan menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW tengok malaikat menangis, Nabi pun menangis sama. Walaupun Nabi tak tahu pasal apa Jibril menangis. Dan Jibril kata, Salah Sayyidina Muhammad, hantar tak pasal apa aku menangis? Cerita dia macam ni. Tadi aku lalu, aku dalam perjalanan aku lalu satu tempat. Seseorang tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia beribadah. Semayang tempatnya di antara langit dan bumi. Dia kira semayang orang tu. Orang ni Nabi, dia kata Jibril alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila balik akhirat esok, bila ditimbang amal dia banyak, kejahatan dia sikit, ketika tu dia pun Allah nak masukkan dalam syurga. Allah kata, masuklah hang dalam syurga aku dengan rahmatku. Allahumma salli ala sayyidina. Orang ni kata, aku tak mau Tuhan masuk syurga rahmat aku nak masuk syurga dengan amalanku. Ketika tu masalah Sayyidina Muhammad kata, Allah, baik kalau nak masuk syurga dengan ibadat hang tak mau masuk syurga dengan rahmat aku, baik timbang tengok, kita timbang tengok. Maka timbanglah amalan dia, hak dia buat tu, hak duduk semayang tu, masalah Sayyidina, tak tahu berapa puluh atau beratus tu semayang. Lepas tu Allah ambil sebiji mata, Allah ambil mata dia, Allah tak belah ni, amalan dia belah ni. Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beratlah sebiji mata yang Tuhan bagi kat dia. Ringan melayang amalan soleh yang dia buat seumur hidup dia. Kata Allah, kalau macam tu tempat hang neraka. Baru mula teriak, baru mula menangis. Baru kata, kalau macam Tuhan, baru aku faham, aku nak masuk syurga dengan rahmat engkau. Kata Allah, macam tu, patutnya macam tu. Siapa-siapa yang boleh masuk syurga, rahmat Allah. Siapa-siapa terlepas dari neraka, rahmat Allah. Baik, amalan kita ni nak tarik perhatian Tuhan kat kita aja. Nak tarik kasih sayang Tuhan kat kita aja. Sebenarnya masuk syurga dengan rahmat dia. Dia sayang kat kita, dia kesian kat kita, kita bantu masuk syurga. Cuba tengok. Ada satu orang budak Siam di Kampung Bukit. Ustazah mengajak Kampung Bukit dulu. Jalan nak pergi ke Nakah. Bismillahirrahmanirrahim. Budak Siam ni waktu mengaji sekolah, waktu kelas, waktu pendidikan Islam, dia tak mau masuk kelas apa? Kelas
kelas civic. Dia tak masuk kelas tu. Kelas yang depa kena masuk tu, dia nak masuk kelas ni, pendidikan Islam ni. Akhirnya dia mengaji. Hak orang Islam mengaji. Dia tahulah tentang Allah. Dia tahulah tentang Tuhan. Dia condong tak mau pergi masuk kelas, nak masuk kelas ni. Tak apa. Habis Jahanam, Siam ni orang susah. Dan dia tak sama belajar ke Sekolah Menengah. Dia kerja kampung. Sampai umur belah 15 tu, tak ada ceritanya. Budak Siam ni aksiden depan kampung Melayu. Naik motor, perang, aksiden depan kampung Melayu, berselerak. Bila bunyi aksiden, orang kampung pekat keluar. Allah, budak aksiden. Satu orang tua tu pok budak Siam ni, ajak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Budak orang tua ni mengajak mengucap sebab ingat budak Siam ni Melayu. Soalan, dia mudah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati. Nampak sembahyang dak lagi masuk syurga lah. Rahmat Allah. Tuhan pilih dia masuk Islam. No? Kita hak Islam tak tahu lagi ikut mana. Tu rahmat Allah. Sebab tu kita minta syurga dengan rahmat Allah. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Lepas dari neraka pun dengan rahmat Allah. Siapa-siapa lepas dari neraka, faqad faza fawzan azima. Dia dapat kejayaan yang paling besar sekali. Dia mengungguli hadiah yang paling istimewa sekali, iaitu dimasukkan di dalam syurga. Baik. Qala bifadlihi wa rahmatihi, semua itu dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Belajar kita pada pagi ini, Fauzilah Keluarga Kulim, hamba Allah dan keturunan, perinfak bulan Ogos 21, tim NAD Pendamar Indah, Syed Hamid, Syed Abdullah, Mak Roni Mamat, family Nur Aini, Nur Siah, Nazaha Yusof, Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin keluarga Shah Alam, Pozanab Daud dan keluarga Selangor, Ni Afizi, Umi Kasum Puchong, hamba Allah keluarga Kelantan, Syasidah Hussein dan keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga Selangor, Muhammad Tajuddin dan Rosita Taman Soga Batu Pahat, Mazni Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah keluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya keluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari dan Wan Nur Azizah keluarga Kuantan Pahang, Musfira, seterusnya hamba Allah Padang Lumak yang Kedah, Rokiah Saad Baling, Zaujah Nizam Seremban, Hajah Suraya dan keluarga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kuching Sarawak. Allahyarham Mariani Abdul Qadir Lahad Datu Sabah, Muhammad Fahmi Wajdi Lahad Datu Sabah, Hasimah binti Abdullah Kodiang Kedah, Nur Wahida Khairul Nizam dan anak-anak Kapal Cegak Pedang, Nizwan Irfan Alia Iman Aira Puncak Jalil, Ishaq Abdullah dan Sa'diah Husin Batu Pahat Johor, Hajah Zubaidah Haji Yaakob Mazlina Azmi Azizul Kulim, Muhammad Rozi Husin dan Nur Fadilah Mertan dan anak-anak Puchong, hamba Allah sekeluarga Yuki Perdana Ampang, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Tok Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Mas Zahanim Ayub Nur Indina Batrisha Kedah, Marina Ali Syardina Taman Permata KL, Nur Aisyah binti Ali Muhammad sekeluarga Sungai Petani, arwah Nurlia Bujang dan Auzal Mak Yaakob Pinggir TTD KL, Amran dan Liza serta anak-anak Pasir Mas Kelantan, Suzi sekeluarga Kajang, Nur Halinda, Hairul, Najwa, Khairul Amal, Khairul Adib, Hasanah, Taman Datuk Senu, Sentul, Kuala Lumpur, Rahmah Zaliza dan keluarga, Tasik Gelugok, Pulau Pinang, Asmawati sekeluarga Kampung Jelai, Al-Ustaq, hamba Allah Ceras, hamba Allah Puncak Alam, Muhammad Danis Darwishi sekeluarga Selangor, Yusri Harun dan isteri Kulai Johor,
Siti Nur Hayati dan Muhammad Akmal Gelempak Shah Alam, Julia Abdul Manan suami dan anak-anak Gombak Selangor, Amirah keluarga Ipoh Perak, Nurmalina Makno dan Azwat Bukit Piatu Mutiara Melaka, Nora Silah dan suami anak-anak Felda Palung Pak Gemas, hamba Allah sekeluarga BBST Sepang Selangor, almarhum Syed Alwi, seterusnya Narita Abdul Latif sekeluarga Tasik Geluguk Pulau Pinang, Nazura Abdul Latif sekeluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Nurizan Abdul Hamid dan keluarga Ceras, Azmi Mak Piah dan Nurizah Ali sekeluarga Jitra, keluarga Cikgu Adnan Gurun Kedah, Mak Suati suami, keluarga Saujana Utama Sungai Buloh, hamba Allah Lorong Seri Al-Ustaz, hamba Allah Kota Baru almarhum Abdul Hafiz Ismail dan almarhum Abu Bakar Ahmad dan keluarga Yan Kedah, hamba Allah Kuala Lumpur, Salam Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon doakan anak-anak Salahuddin Al-Ayubi dimudahkan untuk mencari ilmu Allah di Jordan, amin. Fatimah sekeluarga Ceras, Ahmad SPPK Segambut, Faridah Mak Yusuf sekeluarga Kuantan, Nur Hafsa Niza Sa'ad dan keluarga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kajang Selangor, Azam Tok Kun Bertabat Corok, Tok Kun Bukit Tajam, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Tanah Merah Jitra, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad sekeluarga Melaka, hamba Allah Taiping, generasi arwah Haji Ahmad bin Sebi Taiping Perak, Hamizah sekeluarga, hamba Allah Kampung Keladi Kulim, hamba Allah sekeluarga Raub Pahang, Muhammad Ridwan bin Jamal Kampar Perak, Cik Om Nawawi dan arwah Saiful Riza Ramli Bandar Laguna Merbuk, hamba Allah sekeluarga dan arwah ibu bapa nenek moyang Singapura Woodlands, Timah binti Ahmad, semoga cepat sembuh, amin. Nur Adibah Muhammad Latif dan keluarga Nilan Negeri Sembilan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan mereka pada sisi Dia, dimudahkan urusan mereka dunia dan akhirat, disembuhkan semua penyakit yang dialami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan mereka dengan Allah dan dengan Rasulullah. Mudah-mudahan balik mereka ialah kepada syurga Dia, dan Allah masukkan dulu di syurga dunia yang mendapat kenal Tuhan. Mudah-mudahan Allah murah rezeki mereka, Allah berkati rezeki mereka, Allah jadikan keturunan mereka orang yang baik-baik, dan mereka dianugerahkan kedudukan yang terbaik pada sisi Allah, selamat daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, insya-Allah. Seperti mana kita doakan pada mereka, kita doakan Allah kabul yang sama pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa man ittaqallaha. Wallahu a'lam.